kat sini. Mic tu kat sebelah kiri sikit. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Oti Aisyah Rozali. Dan hari ini kita live di mini webinar. Alhamdulillah, ini mini webinar kita yang kedua daripada semalam. Semalam kita ada mini webinar yang pertama tentang menulis. Dan hari ini atas permintaan ramai, saya dah buat survey semua hari tu, memang ramai sangat yang nak kita buat sharing tentang anak-anak yang kurang ataupun yang lambat bercakap, dan saya akan share hari ini dengan anda dalam mini webinar kita yang kedua hari ini tentang anak kurang bercakap dan kurang perkataan. Dan saya akan share tentang pandangan saya daripada sudut pandang seorang occupational therapist. Okay, so saya akan kongsikan setakat mana limit ilmu saya sebagai seorang OT bersama dengan anda. Okay, dan anak kurang bercakap ni adalah antara topik yang saya kira topik yang agak hangat sebenarnya, sebab memang sangat common, sangat biasa. Saya boleh kata almost setiap bulan kes-kes baru yang kami jumpa di Gym Academy adalah kes berkaitan dengan anak-anak yang kurang bercakap. Okay, so tapi sebelum saya teruskan, boleh tak kalau saya nak minta anda tolong saya share kita punya live hari ni, boleh tolong saya share. Oh, dan hari ni kita ada nota tangan, macam semalam kita ada nota tangan. Cuma nota tangan hari ni ataupun nota PDF daripada kita punya sharing hari ni, saya akan minta anda dapatkan daripada Telegram group GCA Team. Apa tu GCA Team? GCA Team adalah team parents, tim guru, tim profesional yang ada bersama Gym Academy, yang mereka ada Telegram group parenting. So anda boleh dapatkan nota ni daripada mereka, nanti mereka akan sharekan link Telegram group mereka. Boleh je nak follow semua sekali sebab dia orang memang suka share ilmu parenting. Okay, so sekejap lagi kita akan mulakan topik kita, kita akan mulakan perbincangan kita, tapi saya nak minta sangat-sangat anda tolong saya share live ni, share video ni di wall anda masing-masing supaya lebih ramai rakan-rakan kita yang dapat ilmu ini. Okay, so insyaAllah perkongsian kita hari ini sangat praktikal, di mana selepas habis perbincangan ni anda akan balik dengan beberapa aktiviti. Anda akan boleh terus buat beberapa aktiviti bersama anak kesayangan anda selepas habis live kita hari ini. Okay, so sementara kita tunggu rakan-rakan yang lain masuk, boleh saya dapatkan feedback sama ada anda boleh dengar saya dengan jelas ataupun tidak? Okay, boleh dengar saya dengan jelas ke? Dari mana? Boleh saya tahu dari mana? Boleh dengar dengan clear ke tak ke? Sound clear? Visual clear? Okay, semalam kita ada sedikit gangguan visual dengan nota saya, so kita harap hari ini kita punya nota berjalan lancar. Okay. So dengar jelas, okay, Alhamdulillah. Masjita Nur Syahira, okay, Nur Zazira, Efiza, okay, Alhamdulillah jelas. Okay, dari Perlis, Masya Allah. So kita ada daripada Perlis sehingga ke Sabah selalunya kita punya viewers. Dan even kita punya Go Chili, Alhamdulillah kita punya modul Kickstart Go Chili ni, anda boleh nampak dia punya gambar kat sini. Kita punya modul Kickstart Go Chili ni, Alhamdulillah kita dah berjaya menembusi rakan-rakan kita di Brunei, Indonesia dan juga Singapura, Alhamdulillah. So kita sama-sama doakan ilmu daripada kita dapat sampaikan dengan lebih banyak kepada rakan-rakan kita di serata kawasan yang boleh faham bahasa Melayu. Okey. Baik, kita akan mulakan perbincangan kita insya-Allah, dan sebelum kita mulakan saya nak minta kita semua membaca surah Fatihah untuk membuka majlis kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bila kita berbincang tentang anak-anak yang kurang bercakap dan kurang perkataan, dia ada banyak sangat approach. Okay? Dan biasanya
parents, first thing first, anda mesti akan cari speech therapist, betul? Okey, itu adalah satu tindakan yang sangat tepat. Terus cari speech therapist. Dengan speech therapist akan beritahu anda apa lagi yang anak anda perlukan. Okey, dan kami juga ada ramai anak-anak yang kurang bercakap dan kurang perkataan yang datang berjumpa dengan occupational therapist, dan biasanya kami akan cek dan lakukan penilaian dan assessment apakah keperluan anak ini sebenarnya. Kenapa kita cakap tentang keperluan bila kita berbicara tentang anak-anak yang kurang bercakap? Anak ni perlu bercakap lah, betul? Okey, so itu apa yang kita fikirkan. Bila kita nampak anak yang kurang bercakap, kita akan fikir, oh saya kena bagi anak ni bercakap. Sampaikan saya pernah ada satu parents yang selagi anak dia tak sebut, katalah anak dia nak botol kan. So katalah anak dia nak botol, nak susu. Sebut susu, selagi tak sebut jangan harap dapat susu. So meraunglah anak itu berjam-rejam di rumah dan akhirnya parents terpaksa juga bagi susu kalau tak anak lapar because anak tu tak boleh nak bercakap sekalipun. Okay, so macam mana cara kita nak bantu anak-anak yang kurang bercakap dan kurang perkataan? Okay, hari ni again saya akan cerita ataupun saya akan kongsikan daripada sudut pandang saya sebagai seorang occupational therapist. Okay, saya bukan speech therapist, saya adalah occupational therapist. So saya akan ceritakan macam mana cara occupational therapist merangsang anak-anak yang kurang bercakap dan kurang perkataan daripada sudut multisensorinya macam mana, daripada sudut milestone anak-anak tu macam mana, daripada sudut anak tu menguruskan diri juga macam mana. Dan along the way, okay, so kalau anda dah baca saya punya sharing Facebook, okay, along the way kita akan nampak juga dekat sini. Alright, so saya ada kongsikan juga sebelum ni, kita akan belajar juga macam mana cara kita nak banyakkan bank perkataan anak, okay, bank perkataan anak, dan macam mana dengan aktiviti yang sama juga di samping kita banyakkan anak-anak kita punya perkataan, kita juga bantu anak kita untuk behave dan pada masa yang sama juga kita boleh nampak potensi anak kita. Okey, so ini adalah perkara-perkara yang kita akan bincangkan hari ini. Okey, so macam mana kita nak besarkan ataupun kita nak banyakkan bank perkataan anak kita, ini kita nak kena besarkan. Okey, so kita kena besarkan. Anak kita kena ada banyak ni perkataan dekat dalam bank perkataan dia baru dia boleh cakap dengan banyak. Okey, macam mana kita nak bantu sebab percayalah bila anak tidak behave, ramai anak yang tidak behave kerana mereka gagal untuk memberitahu apa yang mereka perlukan kepada kita. Okey, so apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena berikan anak kita medium supaya mereka boleh berkomunikasi dengan baik. Okey, so sangat-sangat penting untuk kita pastikan anak kita boleh berkomunikasi dengan baik. Tak kisahlah verbal ke, bercakap ke, ataupun anak kita tu non-verbal, anak kita tak boleh cakap lagi. So kita gunakan medium-medium yang ada. Yang penting bank perkataan anak ini kita besarkan dan kita tambahkan. Okey, macam mana cara dia? Sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda semua. Okey, so dan selepas itu kita akan tengok macam mana kita nak kembangkan potensi anak. Kenapa kita cakap tentang kembangkan potensi? Okey, hari ini kita akan fokus kepada anak-anak yang berusia 18 bulan hingga 3 tahun. Okey, so hari ini perkongsian saya kita akan fokus kepada anak-anak yang berusia 18 bulan sehingga 3 tahun. Sebab kalau anak yang atas daripada 3 tahun ada banyak lagi skill-skill lain yang kita nak kena tengok. Tapi untuk anak yang 3 tahun ke bawah ini, biasanya saya akan fokus kepada beberapa poin penting yang kita nak anak-anak 3 tahun ke bawah ini kuasai. Okey, so setakat ni anda boleh bersama dengan saya? Anda clear dengan perkongsian kita setakat hari ini? Okey? Baik. Kita boleh respon tak? Clear tak? Faham tak setakat yang saya terangkan sedikit ni? Okey, so kita akan proceed sekejap lagi. Okey, alhamdulillah kita punya view pun dah semakin meningkat. Teruskan share, yang belum share teruskan share. Okey? Alright, kita sama-sama kongsikan ilmu yang kita belajar hari ini. Mungkin ada soalan-soalan juga daripada kawan-kawan dekat di mana saja anda berada. Anda boleh tanya soalan di Facebook dan nanti saya akan bacakan bila saya dah habis sharing nanti ya. Okey, baiklah. So tadi kita kata saya akan fokus kepada anak-anak 18 bulan hingga 3 tahun. Walau bagaimanapun jika anda ada anak yang berusia lebih besar, yang ada speech delay ataupun yang ada delay
delay pertuturan yang banyak, maksudnya 4 tahun, 5 tahun pun masih lagi level pertuturan tu lebih kurang usia 18 bulan hingga 3 tahun. So anda boleh gunakan tips ataupun apa yang saya kongsikan sebentar lagi untuk anak anda juga. Okay, so ini adalah 3 poin yang kita akan buat. Alright. So biasanya ini adalah apa yang saya akan tengok kepada anak-anak bila kita melihat anak itu sebagai anak yang kurang perkataan ataupun kurang bercakap. Okey, kita akan lihat kepada macam mana cara anak itu bermain. Kita akan tengok juga macam mana cara anak itu bersosial dan kita akan tengok juga macam mana cara anak itu belajar. Okey, so kita tengok satu-satu. Macam mana kalau kita nak kata daripada cara anak bermain? Apakah itu cara anak bermain? Ini adalah poin yang sangat penting. Okey? Kita ingat remember, kita punya age range sekarang adalah daripada 18 bulan sehingga 3 tahun. Bermain. Okey. Kenapa bermain ini adalah poin yang sangat-sangat penting? Sebab if you lose this, kalau anda tidak dapat tangkap kepentingan bermain, maka apa sahaja aktiviti yang anda buat bersama anak akan susah sangat untuk kita nampak kesan positifnya. Okey? So kenapa bermain itu penting? Kenapa bermain penting? Ianya terletak di nama saya punya profession, iaitu occupation. Okey. Occupation. Occupation adalah pekerjaan. So kenapa OT dipanggil occupational therapist? Kenapa OT tidak dipanggil play therapist? Kenapa OT tidak dipanggil benda-benda lain? Kerana kita melihat occupation. Terapis melihat occupation dan main adalah pekerjaan kanak-kanak. Maksudnya dekat situ, semasa anak-anak bermain, semasa kita tengok masa anak main, anda akan nampak banyaknya kemahiran, banyaknya kemahiran yang kita boleh develop ataupun yang kita boleh bina semasa anak sedang bermain. Okey, daripada usia 18 bulan sehingga usia 3 tahun ataupun kita panggil toddler. Okey, apa yang anak usia toddler buat? Cuba komen sikit. Gering. Cuba komen sikit. Apa yang anak usia toddler biasa buat? Macam mana cara anak 18 bulan sehingga 3 tahun ni main? Bayangkan anak-anak toddler yang belum masuk sekolah, yang dekat play school, yang kecil-kecil lagi, cakap pempelat lagi, yang lari ketik-ketik lagi kan? Okey. Macam mana cara anak toddler bermain? How? Bagaimana mereka main? Bagaimana mereka main? So cuba komen. Bagaimana mereka main? Alright. So kita tunggu. Siapa yang nak jawab? Sorry, tergerak. Fazira Chainuddin, betul ke saya sebut ni? Menguji kesabaran sebab aktif. Alright. So kita tengok poin yang penting dekat situ. Aktif. Aktif. Lagi lompat katil. Lompat katil. Okey, lagi main kereta. Okey, kereta. Solitary play. Ni bukan orang calang-calang ni boleh sebut perkataan solitary play. Solitary play. Okey. Sepahkan mainan. Alright, nice. Keep it coming. Sepah. Lompat. Nice. Okay, kita dah ada lompat. Lompat sana sini. Lego. Main Lego. Okey. Lagi. Suka ikut apa yang kakak dia buat. Kita guna perkataan apa di situ? Tiru. Panjat. Very good. Okay, so semua perkara pertama yang penting untuk seorang parents adalah be very observant. Parents dan cikgu memang kena be very observant and anda semua adalah sangat-sangat observant. Okay, explore, cuba. So dia explore. Okay, ataupun dia cuba. Alright. Baling batu. Oh, siapa yang marah tu barangnya. Baling batu. Okey, macam mana baling batu? Okey, anak suka main baling-baling. Alright.
Lari sana sini, berlari-lari. Okey, lari. Okey. So, alright, kita stop dulu kat situ. Banyak ni, memang banyak lagi kalau kita nak senaraikan, okey? Okey. So, anak aktif, anak suka melompat, anak suka main kereta, anak suka lari-lari, anak suka solitary play, sepah, lego, tiru, panjat, explore, baling. So nampak tak macam mana cara anak main? Ni satu lagi poin penting, conteng. Kita tambah satu lagi, conteng. Semua ni menguji kesabaran, betul? Conteng. Okey. So macam ni cara anak umur toddler bermain. Mereka conteng, mereka aktif, mereka lompat. So apa yang mereka guna, apa yang mereka buat, mereka tiru. Okey. So dekat situ kita nampak satu poin penting. Anak usia 18 bulan sampai usia 3 tahun ataupun kita kata anak-anak yang toddler, okey, mereka ada cara bermain yang jelas. Number one, mereka main sendiri. Inilah yang dipanggil sebagai solitary. Okey, mereka main sendiri. Sebab tu kita kata anak saya yang 3 tahun ke bawah tu dia tak reti main dengan orang. Kalau dia main dengan orang, dia main dengan parents dia. Dia tak berapa pandai lagi untuk main dengan peers atau dia belum pandai lagi main dengan kawan-kawan. Alright. Tapi dia suka main dengan orang dewasa. Contoh tadi, dia tiru apa kakak dia buat. Kenapa dia suka main dengan orang dewasa? Sebab dia boleh tiru. Dan orang dewasa akan menangkan dia. Okey, orang dewasa akan benarkan dia untuk tiru. Tiada pergaduhan berlaku. Kalau dia main dengan kawan-kawan sama baya dengan dia, dia akan bergaduh, dia akan berebut dan sebagainya. Okey. So kita tengok apa lagi dekat situ. Apa lagi poin-poin yang penting? Movement. Sentiasa akan ada pergerakan. Okey, dia main sendiri, dia tiru, dia melakukan pergerakan dan dia buat sepah. Kenapa dia buat sepah? Sebab dia sedang explore. Bila anak explore, dia sepahkan barang sebab dia nak tengok, kita panggil sebab dan akibat. Inilah yang menyebabkan anak baling barang. Inilah yang menyebabkan anak lompat. Okey, bila dia baling barang, dia tengok apa jadi dekat barang yang dia baling tu. Okey, kalau dia sepahkan barang, dia baling sana, dia baling sini, dia main kat sini sekejap, lepas tu dia main kat sana sekejap, lepas tu dia main kat sana sekejap, dia akan belajar consequences. Dia baling, barang tu bunyi, bestnya bunyi dia. Dia baling ke atas, lepas tu barang tu berterabur, sepah di serata alam dekat dalam rumah kita. Lepas tu mak dia pun datang depan. Kenapa kita sepah-sepah? Ya Allah, mama baru kemas. So dia rasa benda tu dapat attract parents dia datang dekat-dekat dengan dia. So itu adalah sebab dan akibat. So kita tengok 4 poin ni. So daripada semua aktiviti ni, kita keluarkan 4 poin ini. Okey, anak main secara solitary, anak tiru, anak lakukan banyak pergerakan dan anak lakukan eksplorasi yang menyebabkan adanya sebab dan akibat. Okey, so kita letak poin kelima kat sini iaitu sebab dan akibat. Dan kelima, 5 poin penting ini adalah yang berlaku sepanjang anak bermain. Okey, so kita tengok macam mana kesan dia kepada perkembangan anak kita. Apa kesan main kepada perkembangan anak? Okey. So kita akan bincangkan kesan bermain kepada perkembangan anak. So tengok kalau tengah ada anak umur 18 bulan sampai 3 tahun sekarang, tengok, perhatikan macam mana cara anak kita bercakap, macam mana cara anak kita bermain dan sebagainya. Okey. So apa kesan bermain kepada perkembangan anak kita? Nombor 1. Anak akan adanya satu poin yang sangat penting. Anak akan belajar penyelesaian masalah. Kenapa poin penyelesaian masalah ini adalah poin yang sangat penting?
Contohnya, apa contoh masalah yang kita tengah cerita? Anak kecil dia tak ada masalah matematik dan sebagainya. Tapi apa masalah yang kita tengah cakap? Contoh, anak umur 2 tahun kita kan dia baru pandai lari, dia baru pandai bergolek dan sebagainya, dia panjat sana sini. Bila dia panjat sofa contohnya, dia panjat pula kita kan sofa kita, contohnya ni sofa, kan sofa ada tempat letak tangan tu kan, macam gitu rupa dia kan, kan dia ada tempat letak tangan, kat sinilah yang dia suka panjat kan, dia akan berdiri dekat atas ni, lepas tu dia macam dia rasa dia hero sebab dia boleh berdiri atas ni. Okay, so bila anak berdiri atas sofa contohnya, anak akan belajar untuk balancekan badan dia daripada jatuh. Okay, so bila dia berdiri atas sofa, ni contoh so dia akan belajar balance. Saya tak kata lepas ni semua orang kena suruh anak berdiri atas sofa, tapi saya nak tunjukkan macam mana cara eksplorasi anak tu, macam mana cara anak tu main sebenarnya dibantu anak menyelesaikan masalah. Anak akan belajar balance, anak akan belajar satu lagi poin penting, anggar jarak. Kita panggil spatial, space. Mata dia boleh anggarkan, okey berapa jauh antara atas sofa ni nak pergi ke tempat duduk sofa. Berapa banyak dia nak kena exert ataupun dia nak kena gerakkan otot dia supaya dia boleh jatuh dengan selamat dekat sini dan bukan jatuh dekat atas lantai. So anak tu walaupun dia tengah main lasak kita nampak, tapi sebenarnya otak dia macam gini tau. Otak dia memang tengah berfikir dengan ligatnya macam mana dia boleh main dengan selamat. Sebab anak umur 18 bulan sehingga 3 tahun, anak-anak ini sudah ada safety awareness. Kenapa? Sebab dia dah pandai rasa sakit. Bila dia dah pandai rasa sakit, dia tahu sakit dia ni ada penyebab. Bila dia tahu sakit dia ada penyebab, itu yang kita kata tadi, anak belajar sebab dan akibat. Cause and effect. Okey, apa kaitannya perkara ini kepada anak yang nak bercakap dan kepada anak yang kurang bercakap dan nak tambahkan bank perkataan dia? Contoh, bila anak lompat atas sofa. Okey, so kita ambil condition yang biasa kita dekat rumah. So anak melompat-lompat dekat atas sofa. So ni sofa kita kan. Okey, so ni ada belakang dia. So anak kita tengah lompat ni. Anak kita pun lompat. Lompat dengan gembiranya, dia boing 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 boing, dia lompat dekat atas sofa. So semasa anak kita sedang lompat atas sofa, bila dia jatuh, dia akan nangis. So bila kita datang, dia jatuh nangis. Kita tak ada datang dekat anak muka kering, nangis, okey, sakit jatuh, okey, terus pujuk-pujuk dan tinggalkan anak kita. Tak, kita akan bercakap. Betul? Kita akan kata, oh dah jatuh, oh lompat-lompat memang jatuh. Oh bila jatuh sakit sangat. Sakit dekat mana? Sakit dekat lutut. Maka anak kita akan belajar lompat boleh sebabkan jatuh, boleh sebabkan sakit. Sakit sapu, obat. Apakah ini? Apakah ini ni yang saya tengah tunjuk ni? Ini kita panggil sequence. Ataupun turutan event. So bila berlaku satu-satu event, bila berlakunya anak kita jatuh, so sebab tu parents, kita jangan panik. Kita jangan sentiasa larang anak. Bila anak main lompat-lompat, so kita make sure lah bawah ni tak berapa tebal kan. So maksudnya kalau anak kita jatuh pun cedera dia tak parah kan. So kita tahu kalau jatuh nanti dia akan sakit, dia akan nangis, tu je. Okay. So kita tahu keadaan tu masih selamat untuk dia. So kalau dia jatuh sikit-sikit tu it's okay, tak apa. Sebab apa? Sebab benda tu bila keadaan berlaku, sakit tu berlaku, dia akan trigger satu benda yang kita panggil sequence. Turutan, sequence of event. Turutan kejadian. Turutan kejadian ni, okay, turutan kejadian dia akan bantu anak untuk organize tau. Anak akan buat mental story.
So kalau kita tengok kepada behavior anak, macam mana anak nak faham behavior dia tu betul ke tidak, biasanya kalau anak yang dah besar sikit, kita akan bagi anak tu social story. Kenapa kita bagi social story? Sebab kita nak anak tu ada mental story. Biasanya social story kita bagi dekat anak yang dah umur 3 tahun ke atas, yang bank perkataan dia dah semakin banyak, sebab dia faham event tu, dia dah ada pengalaman. So bila anak kita lasak, mama ayah semua, bila anak kita panjat sana, bila anak kita panjat sini, sebenarnya kita tengah ada satu keadaan pembelajaran yang sangat-sangat optimum dekat rumah tu. So kalau terjadinya anak kita terjatuh, anak kita sakit, anak kita sapu ubat, jangan kita pun nangis sekali. Oh, kesiannya anak mama jatuh, bla 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 bla. Anak tak dapat tangkap satu perkataan pun. Instead, jadikan itu sebagai salah satu cara untuk kita beritahu anak, oh, awak lompat, awak jatuh sakit. Tu juga mana sakit? Sakit mama tiup. Sakit sangat kan? Jom kita sapu ubat dekat tempat sakit. Sakit sebab lompat jatuh, sakit dah kan kita. Kesiannya kita dah sakit dah. So you repeat perkataan tu biar anak faham kat mana dia sakit. Anak faham apa yang berlaku tadi, apa yang menyebabkan dia sakit. So itu adalah turutan kejadian. This is mental story. So bila anak ada pengalaman tu, dia susun dekat dalam brain dia apa event yang berlaku, apa sequence of event. Maka anak dia boleh guna perkataan tu. Okay, dia tahu apa yang berlaku, cause and effect of satu-satu kejadian. Sama juga. So itu kalau anak kita main dengan main dengan lasak, anak kita main dengan aktif. Sebab umur ni memang umur lasak, umur aktif. Kita kata anak kalau 2 tahun ke bawah memang kita panggil dia sensory motor stage tau. Okay, 2 tahun ke bawah. Okay, ni menurut teori John Piaget. Saya pun belajar juga daripada orang ni, bukan teori saya. Okay, 2 tahun ke bawah, Piaget kata anak berada dekat dalam sensory motor play. Okay, sensory motor play maksudnya dia punya main memang main bergerak. Memang main yang pakai sensory. Sensory ni apa? Sensory adalah, mungkin ada yang tak pernah dengar. Siapa yang first time dengar perkataan sensory? Boleh saya tahu tak? So kalau macam tak pernah dengar sensory ni, saya explain sikit tentang sensory. Kalau dah biasa dengan sensory, so saya tak explain panjang lah. So pernah dengar ke sensory? Cuba komen kat bawah. Kalau siapa yang tak pernah dengar, cuba komen. Saya tak pernah dengar, saya explain lagi lebih pasal sensory ni. Okay, so sensory ni merujuk kepada deria. Okay, apa itu sensory motor? Gabungan deria dengan pergerakan. Okay, so itu adalah sensory motor. Alright, masa ni anak kita bergerak, anak kita merangkak, anak kita melompat, anak kita bercakap. Dia main mula, dia main macam tu kan. Dia main ailio. Masa ni lah anak kita main ailio. Dia tarik lidah dia korek hidung dia buat macam-macam sebab dia nak rasa apa yang ada dekat body dia dulu. Badan dia. So anak start develop dengan explore tubuh. Adalah, dia ada banyak sangat. Oh, first time dengar? Okay, saya explain sikit Okay, so deria ni merujuk kepada sistem tubuh badan kita, okay, sistem tubuh badan kita yang mendapat input dari luar dan dari dalam. Okay, maksudnya kita nak cerita senang lah, ianya adalah deria yang biasa kita belajar dekat sekolah ada 5, betul? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada penglihatan. Okey, itu mata ya. Penglihatan, kita ada deria bau. Okey, deria bau. Lepas tu kita ada telinga, deria pendengaran. Lepas tu kita ada lidah. Okey, rasa lidah. Lepas tu kita ada sentuhan, kulit, sentuhan. Dan yang kulit ni paling besar lah sebab seluruh badan kita ada kulit. Okey, so 5 deria asas yang kita belajar semasa dekat sekolah, ini kita panggil far senses ataupun deria jauh. Kenapa kita panggil deria jauh? Sebab deria-deria ni, penglihatan, hidung,
telinga, lidah dengan tangan ni, dia perlukan input dari luar. Kita kena rasa temperature, oh kita tahu sejuk. Kita kena ada cahaya, oh baru kita boleh nampak. Kena ada chemical reaction, oh baru kita boleh bau, baru kita boleh rasa dengan lidah. Kena ada bunyi, gelombang bunyi sampai, oh baru kita boleh dengar. Dan kita ada juga, kita panggil near senses. Okay, near senses adalah sensori dalam tubuh. Okey, deria dalam tubuh yang kita panggil, satu kita panggil vestibular. Okey, sekejap lagi saya bagi tahu apa tu vestibular, relax. Satu lagi kita panggil proprioceptive. Okey, so it's okay kalau tak tahu in detail tentang vestibular dengan proprioceptive. Apa yang saya nak anda tahu, vestibular dengan proprioceptive ni merujuk kepada sensori pergerakan. Okey, pergerakan. Vestibular adalah keseimbangan. Okey, keseimbangan badan, dia boleh ke tak balancekan badan dia, dan itu terletak dekat dalam kita punya dalam telinga ni. Kita ada satu sistem yang Allah dah ciptakan untuk kita boleh balancekan badan kita. Okey, lepas tu kita ada proprioceptive ataupun sensori sendi. Macam mana tubuh badan kita, otot kita nak bagi tahu berapa jauh kita nak tarik tangan, berapa kuat kita nak pegang barang. Okey, itu diberitahu oleh proprioceptor, kita panggil sensori dalam badan, kita panggil near senses. Yang itu kita tak perlukan barang daripada luar untuk bagi tahu macam mana kita nak gerakkan badan kita ataupun macam mana kita nak respon. Okey, so dah faham kan? So basically itulah deria yang saya nak bagi tahu tu. Okey, so apakah itu sensory motor play? Semasa stage sensory motor play, anak akan guna almost ke semua sensori dia untuk explore. Tadi kan kita kata anak umur ni kan dia suka explore, alright? So dia akan explore guna dia punya ke semua sensori. Sebab tu barang-barang mainan yang ada barang kecil-kecil tidak sesuai untuk anak berusia 3 tahun ke bawah, sebab diorang explore lagi. Dia masuk mulut, dia masuk hidung, dia masuk telinga. Saya pernah korek telinga anak saya, jumpa plastik kat dalam tu. Dia explore tubuh badan dia, because masa umur ni anak memang gunakan sensory motor exploration. Sebab tu kalau, alright, this is serious, apa yang saya nak sampaikan ni adalah perkara yang sangat serius. Sebab tu kalau anak deprive ataupun kekurangan stimulasi sensori, okey, kurang stimulasi sensori, contoh yang paling simple nak cerita, anak kita gadget. Pagi sampai pagi. Okey, masa dia tertidur je dia off gadget. Buka mata dia minta gadget. Okey, so apa yang akan berlaku kepada anak kecil yang terlalu selalu dengan gadget? Anak tidak dapat stimulasi ini. Apa berlaku semasa anak duduk? Oh, budak kecil dia tak duduk macam gitu. Kalau tengok gadget, dia macam gini kan. Badan dia macam tu. Lepas tu kaki dia menyambung ke atas. Satu lagi kaki menyambung macam gitu. Tangan dia macam ni. Mata dia macam ni. Tangan dia satu lagi. Oh, lepas tu dia pun pegang gadget dia. Macam tu cara budak kecil tengok gadget. Betul? Okey. Apa akan berlaku pada anak? Dia boleh tengok gadget dalam jangka masa yang lama. Kita kata fokus anak saya tinggi masa tengok gadget. Lepas tu dia pun tirulah lagu, dia tiru bunyi dekat dalam gadget tu. Tapi dia belajar ABC, dia belajar 1, 2, 3 dekat dalam gadget. So dia belajar apa? Dia belajar bunyi ABC, dia belajar 1, 2, 3, dia belajar Hello Barney, dia nyanyi lagu Ping Fong kan. Okay, so anak kita dapat semua input ni daripada gadget, betul? So anak kita pun mula menggunakan mulut dia, mula mengeluarkan ayat-ayat dan perkataan yang sangat banyak yang dia dapat dan dia tiru dari gadget. Ingat, anak-anak masa umur ni dia suka tiru. Okay, so dia tiru daripada gadget. Okay, which is good. Banyak perkataan dia dapat daripada gadget. Tapi bila terlalu banyak gadget, apa yang anak tak dapat? Ni, anak tak dapat movement. Okey? Apa yang berlaku bila anak tak dapat movement?
Apa akan berlaku bila anak tak dapat movement? So apa berlaku bila anak tak dapat movement? Anak tidak dapat pengalaman. Okey. Tanpa pergerakan, pengalaman kurang. Kenapa kita nak cakap tanpa pergerakan, pengalaman kurang? Contoh simple saya bagi. Saya selalu nampak parents, especially bila kita bawa anak kita makan dekat kedai makan kan. Okay, saya faham makan kat kedai makan, kadang-kadang kita tak nak anak kita kacau anak orang, so kita pun bagi gadget. So apa yang berlaku kepada anak yang makan, yang sambil makan sambil tengok gadget dekat luar rumah, saya rasa macam okay lah, fine, saya faham parents mungkin tak mau stress untuk uruskan anak dekat tempat makan tu. Apa yang berlaku kalau every time anak tu makan kita bagi gadget? Anak akan dia akan makan dan dia akan senyap tengok je gadget tu. Apa pengalaman yang dia tak dapat? Dia tak nampak pun macam mana cara orang kedai tu ambil order. Dia tak nampak pun macam mana anak orang sebelah tu menjerit. Dia tak nampak macam mana dekat dalam kedai tu ada berapa banyak lampu. Dia tak nampak dekat dalam kedai tu ada berapa banyak warna dekat dinding. So pengalaman yang anak dapat tu lesson tau, kurang. Cuba try. Bila bawa anak makan lepas ni atau you ajak anak makan dekat meja, kat kerusi meja, you cuba test tampal macam frame-frame baru ke dekat dinding ataupun just gunting-gunting kertas A4 warna-warni, tampal dekat dinding depan anak kita makan tu, contoh kan. Saya lukis aktiviti semasa makan. Kan dah kata mesti kena ada aktiviti kan. Aktiviti masa makan untuk kurangkan gadget. Okey. So anak kita makan. So ni dia makan kan 3 tahun kadang-kadang kita letak dekat dalam baby chair lagi kan. Okay, it's okay, no problem yang itu, tak ada masalah sebab masa makan je. Waktu tidak makan jangan letak anak dalam seat, biar anak explore. Masa makan tak apa. Okay. So anak kita makan dekat meja makan. Alright, so ni meja. Okay, maafkan lukisan saya. Okay, so ni meja ya. So dekat dinding depan ni dinding. Okay, ini dinding. So you tampal bentuk star dekat atas ni. Kita tampal bentuk bulatan. Kita tampal bentuk fish, baby shark. Anak kita kan suka shark. Baby shark Okay, lepas tu kita tampal gambar Didi and Friends kat sini. Okay, tampal dekat dinding. So sambil anak kita makan, so instead of kita bagi dia handphone, dok kita pun sambung tengok K-drama kat sebelah tu, stop dulu. Sebab semasa makan, anak kena aware dengan movement. Anak kena aware macam mana kita guna sudu. Kalau kita suap dengan tangan, macam mana kita guna tangan? Macam mana rupa makanan yang masuk dekat dalam mulut dia? Macam mana bau dia? If masa makan you bagi anak gadget sahaja, okay, bagi gadget sahaja, anak tidak akan aware sebab gadget yang terlalu banyak akan buat satu benda kita panggil sensory lock. Apa akan berlaku bila sensory lock? Sensory lock dia akan buatkan badan anak kita dia boleh statik macam ni dalam jangka masa yang lama tau. Dan anak kita punya masa tu anak kita punya sensory yang heighten tau. Kita kata bila sensory lock ni berlaku, ada sensory yang turun, ada sensory yang heighten. Mata dengan telinga anak kita macam gitu cekap dia tengah tengok, sambil dia tengok tu. Dia guna jari dia sup. Cekap sangat yang itu. Tapi masa tu sensory dia lock sebab memang fokus dia hanya kepada apa yang ada dekat dalam gadget sahaja. Okay, gadget tak salah, ini memang zaman anak pakai gadget. Tapi kita parents, kita kena pandai nak jaga anak kita dan pastikan anak kita ada pengalaman sensory yang banyak. Okay, so sensory lock is very dangerous sebab sensory lock yang menyebabkan ramainya anak-anak, okay, sensory lock menyebabkan ramainya anak-anak ada attention yang rendah.
Okay, so sangat-sangat penting untuk kita pastikan anak kita tak terlalu lama dengan handphone. Kalau you bagi, pendekkan masa. Lepas tu jarakkan masa rehat dia, pendekkan masa bagi handphone. Sebab tu masa makan tak boleh sebab anak makan lama. Okay, ada soalan kat sini. Gadget dengan TV sama tak efek sensory lock tu? Okay, kalau TV, kalau kita tengok kan, kalau TV anak tak pegang betul, dan TV tu jarak dia lebih jauh. So efek TV lebih rendah daripada gadget. Okay, cuma saya nak galakkan semasa makan. Tapi sama je. Kalau anak tengah tengok TV, galik tengok TV, anak takkan sedar apa yang berlaku dekat badan dia. Sama macam kita, kalau kita tengah galik tengok drama, orang lalu sebelah pun kita tak perasan. Betul? So itulah yang berlaku pada anak, especially kalau dia tengok benda yang dia suka, bunyi-bunyi yang dia suka dan gambar-gambar yang dia suka. Okay, so apa yang kita nak buat dengan aktiviti semasa makan ni untuk reducekan gadget kita ni? Okay, alright. So ini dinding, tampalkan gambar-gambar ni dekat dinding sambil kita suap, anak kita makan kan? Okay, mama nak makan macam. Okay, bila kita buat macam ni, okay, nganga, macam, apa yang anak kita tengok? Masa ni lah kita kena tahu apa yang anak kita tengok dekat YouTube. Katalah anak kita tengok Baby Shark. Nganga macam shark. So kita kena tahu apa yang anak kita suka. Yang paling menyedihkan adalah bila kita pun tak tahu apa yang anak kita suka. So yang itu memang sangat-sangat sedih lah. Okay, kadang-kadang kami dapat je parents yang datang ke Gym Academy bawa anak. So bila kita tanya anak suka apa, parents pun tak dapat nak jawab. So susah kita nak stimulasikan anak bila kita tak tahu anak kita suka apa. Unless lah kalau anak kita tu autistik ke kan. So, anak-anak autism yang memang sangat withdraw, kadang-kadang kita tak nampak dia punya minat tu. Minat dia tu terlalu tak sama macam anak-anak lain. Tapi kalau anak kita tu tipikal, anak kita cuma macam lambat bercakap sikit, anak kita tak berapa pandai nak bersosial, anak kita pernah ada history of gadget addicts kan. So kita kena tahu apa yang anak kita suka dan apa yang anak kita suka tengok. Okay, so contoh kita bagi, okay, nganga macam shark. Shark cari star, cepat mama nampak star. Wow, ada star dekat dinding. Nampak tak cantik tak star tu? Cantiknya. Oh, cucu kita makan satu lagi. Nganga macam papa shark. Yes, kelakar. You have to be excited dengan anak. Sebab anak kecil, dia memang nakkan excited tu. Dia memang minta kita excited dengan dia. Sebab apa? Sebab dia nak tiru facial expression. Ingat, anak belajar dengan tiru. Anak belajar dengan pergerakan. Anak belajar dengan eksplorasi dan anak belajar dengan sebab dan akibat. So bila kita nganga mulut, excited makan dengan dia, berborak dengan dia, maka anak akan rasa, oh, mama is more fun. Mama lebih gembira dan menyeronokkan daripada handphone. Handphone tu dapat tengok je kot. Mama dia dengan expression dia kot, boleh tiru kot kan, lagi gembira. So do that. So ni challenge untuk anda yang masa makan bagi gadget, cuba stop, cuba bagi ni dekat dinding, aktiviti-aktiviti dekat dinding. Even boleh cari loceng kecil. Kalau kita pergi pet store kan ada jual loceng kecil untuk kucing main tu kan. Loceng tu, beli loceng tu. Suruh nak baling dekat gambar tu. Baling ni dekat benda-benda ni, baling. Poing. Oh, alamak. Kena star. Suap lagi. Dia makan sambil dikunyah tu, jom kita baling. Adik baling. Poing. Oh, kena dekat bulatan. So make the moment fun. Alright? So nak suruh anak fokus kat food memang tak ada lah. Budak 3 tahun ke bawah nak suruh dia fokus apa ada dekat dalam nasi. Memang susah. Unless kalau kita dah pun banyakkan anak kita punya interest dekat kita. So parents, anak 3 tahun ke bawah, even anak besar pun sebenarnya, kita kena pastikan anak tu ada interest dengan kita dulu. Kalau anak tak ada interest kat kita, macam mana kita nak bagi anak tu interested nak bercakap dengan kita? Okay, alright. Zafira Roslan ada soalan. Umur anak setahun, kita kena bagi dia makan suap sendiri setiap masa atau kita boleh suapkan dia? Dia ada masalah. Sama ada, okay, kita cerita sikit Sebab anak 18 bulan hingga 3 tahun ni, antara aktiviti yang kita bagi adalah kita bagi dia makan sendiri. Okay, tapi sebelum tu saya nak ajak anda review ni sekejap. Okay, cara anak bermain Alright. So, itu sebabnya, nanti kita cerita lagi. So, saya dah masukkan tadi, sebab tu kita cerita pasal masalah sensory tadi. Okay, so saya harap anda dah nampaklah sikit macam mana sensory tu dia efek dan macam mana cara anak kita bermain tu akan efek
apa perkataan yang anak kita akan dapat. Okay, so sebab tu kalau terapis, kalau kita datang, parents datang bawa anak yang kurang bercakap, okay, datang jumpa terapis tak semestinya anak kita istimewa. Kami ada je ramai je parents yang anak okey je datang, just datang untuk assess perkembangan anak. So datang dekat KL ada terapis, kat Melaka ada terapis, kat Seremban ada. Banyak ada tempat ada terapi. So you boleh tanya je dekat tim kita, nanti kita akan cuba connectkan kawan-kawan kita yang ada. Tapi kena remind lah, kadang-kadang kita orang lupa. Okay, alright. So boleh je bawa anak jumpa terapis untuk check sama ada anak tu okey ke tidak perkembangan dia. Okay. Alright, so cara anak bersosial. Yang ini kita nak masukkan dekat dalam urus diri tadi, masa anak makan. Okey, bersosial. Okey, bersosial adalah bila anak tu connect dengan orang. Benda yang paling penting dekat poin ini adalah, benda yang paling penting dekat poin ini adalah social participation. Macam mana anak kita lakukan social participation? Saya tak sure dekat anda punya tu clear ke tak. Okay. Social participation, kita cuba besarkan sikit. So social participation adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk anak kita kuasai. Okay, alright. So kita balik kepada soalan Puan Zafirah Roslan tadi. Soalan Puan Zafirah Roslan adalah macam mana bila kita nak bagi anak kita makan sendiri, bila kita nak bagi anak kita suap. Kita tengok dekat point social participation. Okay. Right. Saya suka kaitkan kita punya aktiviti harian kita dengan anak dengan macam mana impact dia kepada anak kita punya sosial. Okay, so social participation adalah antara perkara yang memang occupational therapist akan tengok. Okay, sebab tanpa social participation, apakah itu social participation ini? Kan? Apa social participation ni? Okay, so ini adalah salah satu komponen yang memang occupational therapist akan lihat daripada baby sampailah ke usia orang tua. Okay, OT bukan kata kanak-kanak je, sampai orang tua kami ada. Tapi saya tak buat lah, saya buat kanak-kanak je. Okay, alright. So social participation ni apa? Social participation maksud dia adalah keterlibatan dengan sekitar dia, dengan sosial dia, dengan persekitaran sosial dia. Okey, dengan persekitaran sosial. Okey, bila kita bagi anak makan, okey, kita ambil contoh makan. Sebab makan ni kita buat hari-hari kan. So point yang paling mudah untuk kita ubah kita punya harian, kita punya rutin harian start dengan makan dulu. Sebab makan tu memang kita buat hari-hari. Okey, dan anak kita kalau dah lapar dia memang hadap je. Okey. Alright. So cuma kalau anak kita ada masalah dengan diet lah. So kita kena jumpa dietitian untuk selesaikan masalah anak kita punya nak makan tu, tak nak makan ni semua low weight ke apa tu kena diselesaikan dengan dietitian. Okey. So sekitar sosial apakah itu persekitaran sosial? Persekitaran sosial adalah apa saja yang berada di sekeliling anak kita. So ini anak. Okey, siapa yang paling dekat? Obviously lah mak dia yang paling dekat. So ni mak dia. Okey, mak dia, obviously mak dia akan paling dekat. Sebab apa? Memang macam mana pun mak anak nak celah ketiak mak juga. Okey, kecuali waktu main dia cari ayah. Kalau ayah pandai main. So ayah, kalau anak tak cari kita masa main, maksudnya kita kena cuba untuk main lagi dengan anak kita. Okey, so lepas tu ada siapa? Lepas tu ada ayah dia. Ayah dia misai. Okey. So ada ayah dia kat sini. Allah, kurus sikitlah ayah kan. Okey. Alright. Okey, so ada ayah. Ni persekitaran sosial yang rapat dengan anak. So anak ni kita pakaikanlah baju sebab semua orang pakai baju, betul? Okey, so tak ada masalah yang itu. Okey. Okey. So persekitaran sosial adalah apa sahaja yang rapat dengan anak kita. Apa yang orang-orang sebelah-sebelah dia buat. Okey, macam tadi kan bila kita borak dengan kita senaraikan apa macam mana cara anak toddler bermain, kita tengok ada salah satu dia adalah mama tadi cakap dia suka tiru kakak dia. Kenapa dia suka tiru kakak dia? Sebab kakak dia adalah persekitaran sosial dia. So anak dia akan tiru. Dia akan tiru. Dia akan tiru persekitaran sosial dia. Kenapa dia tiru? Sebab dia nak belajar dari kita. So you hantarlah anak you pergi kat cikgu yang paling hebat pun, tapi dekat rumah kita tak rangsang perkembangan anak kita, kita tak buat aktiviti dengan anak kita, kita tak bersosial dengan baik dengan anak kita, so tetap perkembangan anak tu akan lambat.
So kalau kita rasa hantar anak kita dekat pusat terapi, hantar anak kita dekat cikgu, oh lajulah anak kita, cuba you pun buat juga aktiviti kat rumah, lagi laju. Okay, so sebab itulah ramainya lah sekarang terapis yang suka share ilmu dengan anda semua sebab kami nak anda tolonglah, lajulah buatlah aktiviti dengan anak-anak dekat rumah. Okay, so apa yang berlaku bila anak tiru? Okay, kita pergi kepada makan. Macam soalan Puan Zafirah tadi kan, banyak kali saya sebut nama Puan Zafirah ni. Okay, so makan. So anak 1 tahun nak suruh makan sendiri ke nak suruh kita suapkan? Okay, makan sendiri versus suap. Apa kaitan makan dengan nak bercakap ni? Okay, kalau soalan tu tak relevan, saya scroll ke bawah. Tapi sebab soalan Puan Zafirah ni sangat relevan dengan perbincangan kita hari ni. Sebab perbincangan kita adalah antara anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun ke bawah. Okay, sama anak 3 tahun, 18 bulan ke 20 bulan ke 24 bulan ke 30 bulan. Kadang-kadang kita suap juga anak kita makan, betul? Okay, kenapa kita suap anak kita makan? Kenapa kita nak bagi anak kita makan sendiri? So, mana satu yang penting? Alright, mana satu yang penting bergantung kepada? Okay. Kita kena tengok dia bergantung kepada beberapa perkara. Okay, nombor 1 yang paling penting adalah kita. Masa mama. Tak apakah kita pentingkan masa kita? Kenapa tak boleh? Mestilah boleh. Masa. Okay? Nak menguruskan anak, kita kena uruskan diri kita. Macam mana dengan masa kita? Adakah hari tu kita nak cepat, pagi tu kita nak laju, kita kejap lagi ada meeting, sekejap lagi nak kena pergi rumah mak mertua, oh memang tak sempat kalau nak bagi dia makan sendiri, ataupun hari tu kita stres teruk sangat, mama tak boleh nak hadap, nak kemas awak sepah ni, tolonglah mama suap je. Suap lah. Tak ada masalah. Masa suap, berbual. Berbual dengan anak. Besarnya awak makan mulut ngangak. Baby Shark, pandainya makan sendiri, mama suap. Besar sangat mulut. Pandai sangat. Suap. Tak ada masalah. Kalau kita ada masa yang banyak dan kita rasa pada hari itu kita nak train anak kita makan sendiri dan masa hari itu kita punya emosi, Allah bagusnya. Satu lagi kita kena tengok kita punya emosi. Okay, masa kita rasa macam, emosi kita bagusnya, emosi kita pun tengah baik, masa pun tengah banyak, bagi je lah anak tu makan sendiri. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, sebab kita tahu anak kita punya skills. Idea dia adalah kita nak tengok tahap kemahiran anak kita. Kalau anak umur 3 tahun sepatutnya dah boleh pakai sudu. So bila kita bagi anak kita makan pakai sudu, boleh tak anak kita buat? Boleh. Tapi hari yang kita tak ada masa, hari yang emosi kita pun tak berapa nak cantik, kita nak suap anak kita. Why not? Boleh. Tak ada masalah. Sampai anak 8 tahun pun nak suap boleh. As long as kita tahu kalau anak kita bersendirian, anak kita pergi sekolah, anak kita boleh makan sendiri, tak ada masalah. So, tak ada masalah. Hari Minggu, memang kita rasa macam, okay, hari ini saya nak allocate 2 jam untuk latih anak makan sendiri sambil lap mulut, sambil pakai bib, sambil pakai sudu garfu dengan ada pisau kat sebelah, dengan segala etiket meja. Just buat, tak ada masalah. So, make sure kita parents, kita punya ini terjaga. Tapi jangan sampai sentiasa tak ada masa, sentiasa emosi tak stabil, so susahlah. Okay, so any which is okay as long as kita tahu anak kita berada dekat dalam milestone yang betul. Okay, so Puan Zafirah, saya harap menjawab soalan anda dan walau di mana pun anda, sama ada anak kita makan sendiri ataupun anak kita suap sendiri, setiap momen, macam saya cakap tadi, awal-awal tadi, setiap momen ada turutan kejadian yang kita sentiasa boleh masukkan perkataan, masukkan emosi dan ekspresi, explain pada anak kita apa yang berlaku pada dia. Okey, dan kita boleh je bagi tahu, kalau makan sendiri, anak kita nak makan sendiri, kita tak ada masa. Dia nak makan sendiri, kata tak nak makan sendiri, tak nak mama suap. Okey, mama boleh suap, tapi hari ni mama penat sangat. Boleh tak kalau kita jangan makan sepah? Boleh tak kalau kita makan elok-elok dekat-dekat, suap pelan-pelan macam tu, boleh tak?
Okay, so discuss dengan anak kita. Bagi tahu it's okay kalau anak kita tahu kita penat. Kenapa tak boleh pula kita nak bagi tahu anak kita kita penat, right? Okay, so itu salah satu daripada contohnya. Okay, so tak ada masalah, yang penting kita tahu anak kita punya tahap kemahiran. Tapi jadi masalah kalau kita tak pernah bagi anak kita makan sendiri, kita sentiasa suap anak kita sampai anak kita pegang sudu nak cedok masa umur 3 tahun, nak cedok nasi pakai sudu pun tak reti. Belum cedok, lidah dia dah terkeluar. Macam tu. Itu tanda anak yang fine motor skills dia debu, teruk, jatuh ke bawah sangat. So tak kena dengan masa perkembangan dia. Okay, so you have to be aware. Tak bagus juga kalau kita sentiasa bagi anak kita makan sendiri, pada masa yang sama, setiap kali anak kita sepah, kita tangking anak kita. So tak kena juga, because anak akan rasa dia sentiasa salah, anak akan rasa takut nak makan sendiri lepas tu sebab nanti kita marah. Okay, so make sure kita balance. Alright, so kita balancekan benda tu. Okay. Alright, so tadi kita dah masuk dekat point, kita dah masuk point cara anak bermain, dan kita tadi dah bincang sedikit tentang cara anak bersosial. Okay, kita tengok balik dekat gadget tadi. Okay, so kita tengok balik dekat gadget. Kenapalah gadget ni penting? So bila kita cakap pasal social participation, macam mana anak nak tiru orang lain kalau mata anak ada gadget? Okay, anak tak kisah pun. Pergi raya tak pandai nak salam. Saya bukan nak cerita pasal akhlak ke apa ke, itu sendiri fikirlah. Tapi kemahiran tu, kemahiran bersosial. Kita kata anak saya kalau pergi rumah orang lain, ataupun anak saya kalau raya, dia akan duduk je main game je. So bila balik, dia tak dapat suasana tu, dia tak faham apa yang kena berlaku. Sebab kita nak senang, kita bagi je anak kita gadget, kita boleh pergi berborak dan bersosial. Tapi kita terlupa nak ajak anak kita bersosial. Ingat, anak tu adalah tanggungjawab kita. So setiap, ingat turutan kejadian tu, sequence of event, bagi cerita awal pada anak. Contohnya kalau anak nak pergi kedai kan, contoh anak nak pergi kedai, dia mesti minta telur tu kan. Telur Kinder Bueno tu mak punya, Kinder Joy kan. So anak kita nak minta telur tu. So kita cerita daripada awal. Okay, mama bagi telur 1 je. Hari ni je. So hari ni pergi kedai, janji dengan dia 1 je, cukup. Besok pergi kedai, cakap dengan dia, hari ni mama tak boleh beli telur. Hari ni kita beli roti 1 je. Roti 1 je. Anak kita mengamuk sebab dia tak pernah di-deny apa yang dia nak. So, apa yang kita cakap dengan dia? Minta maaf, mama tak boleh bagi. Kita masuk kepada part behavior. Anak umur 18 bulan sehingga anak yang berumur 3 tahun, behavior akan menentukan sejauh mana anak tu boleh belajar bersosial. Okay, so behavior adalah poin yang sangat-sangat penting sebenarnya, dan kita boleh mula latih anak kita bila anak kita mula faham perkataan, kita boleh mula letakkan disiplin pada anak kita. Apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Kalau kita tak nak anak kita lompat atas sofa, kita cakap dengan anak kita, adik, kita lompat dekat atas trampolin je, tapi you kena sediakan bahan lah untuk dia lompat kan. Kalau dia suka lompat atas sofa tu sebab spring, bagi dia sofa, ataupun belikan tilam kecil ke, ataupun belikan, ada jual, semalam pun saya cerita benda ni masa kita tengah share pasal menulis. Kan ada jual bantal sofa je. Sofa saja. Ada jual tau kat kedai. So beli tu susun dekat dalam bilik dia ke, dekat depan tu bila mana dia nak guna, suruh dia lompat. Cakap dengan dia, adik ni tempat mama duduk. Adik lompat dekat atas ni je. Tunjukkan dia kat mana dia kena lompat. So, you boleh je nak instill disiplin. Make sure kita kena sentiasa bercakap dan selalu bercakap dengan anak kita. Bila kita selalu bercakap, berborak dengan anak kita, kita bercerita dengan anak kita, wujudkan sequence of events tadi, okay, wujudkan turutan event tadi, maka anak kita akan belajar boleh, kalau, tak boleh, kalau. So anak kita akan ada kalau tu, dia faham. Kalau macam ni tak boleh. Kalau macam ni boleh. So dia akan faham. Sebab kita rajin untuk bercakap dengan anak kita. Bila kita bercakap dengan anak, kita sebenarnya tambah bank perkataan anak. Okay, so sequence of events.
Sebab tu kita kena baca buku. Sebab tu almost semua parents, semua cikgu, semua terapis pun setuju untuk kita latih anak kita ataupun untuk kita bacakan buku dengan anak kita. Sebab bila kita bacakan buku dengan anak, bila kita bacakan anak kita buku, anak akan belajar tentang sequence. Apa yang jadi, mula-mula dia buat apa, lepas tu apa, lepas tu apa, lepas tu apa, lepas tu apa. Okey, dalam konsep apa yang occupational therapist ajar kepada anak-anak biasanya, kita akan tengok skill asal anak ni. Kalau boleh tak anak-anak tu buat turutan event? Boleh tak anak-anak sequence kan? Mula-mula, kemudian selepas itu, lepas tu apa? Kalau anak tak boleh buat sequence ni, anak nak belajar baca nanti susah, anak nak belajar tulis susah, anak nak belajar urus diri susah, anak nak belajar pakai seluar, pakai kasut pun nanti akan jadi lebih susah. So daripada usia 3 tahun yang ke bawah ni, kita kena selalu berikan stimulasi-stimulasi dan rangsangan ni kepada anak kita. Contohnya buat aktiviti simple yang macam dekat meja makan ni. Okay? Puan Sabrina, anak 2 tahun faham arahan tapi belum banyak bercakap. So macam mana kita nak banyakkan anak kita bercakap? Kita banyakkan cakap dengan anak kita tapi kita jangan paksa anak kita bercakap. Borak dengan anak. Okey, borak dengan anak tanpa paksa anak cakap. Sebab apa? Bila kita paksa anak untuk bercakap, kita akan tingkatkan anxiety ataupun anak kita punya, mungkin kita tulis perkataan ni kot. Kita akan tingkatkan anak kita punya keresahan. Bila anak resah, anak takut bila kita tanya, ni apa? Jawab, ni apa? Apa ni? Ni apa? Pensel, ikut mama, pensel. Ingat anak tu tak anxious. Pensel, jadi takut je nak cakap. Sama juga macam kalau kita tengah kalau kita tengah buat kerja kan, katalah kita cari blue tag kan, kita tengah buat kerja kat office, sambil-sambil tarik ni, sambil fikir, sambil-sambil main tarik-tarik ni, tiba-tiba bos datang, buat apa tu? Terus tak dapat jawab. Because question, soalan akan buat anak resah. Sesiapa pun resah bila ada soalan. Betul? Dan betul? Terus ya kot betul kan. So kita kena aware tentang benda-benda yang normal ni, tentang benda-benda yang berlaku dekat kita juga. So borak dengan anak tanpa paksa anak untuk bercakap. Borak je lah, cakap je dengan anak. Masa kita tengah butangkan baju anak kita, wah ada butang 1, butang 2, butang 3 ni apa dia? Butang 4 apa? Mesti nak tanya soalan kan? Butang 5, kita anak kita pun senyap. Jangan kata, bu. Tak payah paksa dia cakap. Kita butang lagi. So kita berborak dengan anak kita. Okay? Alright. So macam mana kita nak bagi anak kita bercakap pula? Yang itu nanti kena tunggu macam mana masa kita bagi aktiviti pada anak, kita kena make sure anak kita boleh engage dulu. Okay, speech therapist ada banyak lagi tips-tips untuk macam mana kita nak banyakkan bank perkataan, tapi saya cerita daripada sudut pandang OT. Okay, so macam mana kita nak engage? Alright, engagement. Betul Bonda Zusiana, bukan resah je. Kalau tanya soalan, setiap package nangis sekali. So jadinya nak borak dengan anak jadi lagi stres sebab anak dah nangis dah kan. Okay, so macam mana kita nak tambahkan anak kita punya bank perkataan? Apa yang kita boleh buat adalah kita beri input. Ni otak anak kita kan. Okay, so ni anak kita. Dengan manisnya anak kita tengah bergembira main dengan kita. Dia senyum lebar, gembira riang. Okay, rambut dia macam gitu. Okay, so anak kita. Apa yang kita buat adalah kerja kita berikan input. Input. Bagi input. Wah, ni telinga, ini cuci hidung, ini cuci kening. Mama pakai lipstick kat mana? Lipstick dekat bibir. Kan anak perempuan dia suka tiru yang itu kan? Apa saja kita berikan input supaya, kenapa kita kena beri input? Input ni apa? Input ni maksudnya kita borak dengan banyakkan perkataan. Dia ada strategi. Hari tu
kami dapat sharing daripada Puan Muizzah, speech therapist, nanti boleh follow dia juga. Tahun lepas kami ada sharing tentang sensory based social and communication. So Puan Muizzah share dalam satu ayat tu, dalam satu kali kita duduk dengan anak tu, banyakkan bilangan perkataan yang sama yang kita sebut. Lepas tu saya rasa awal tahun lepas, hujung tahun lepas ke awal tahun ni, kita ada sharing dengan Puan Azizah Nordin juga, speech therapist. Dia pun bagi tips yang sama, banyakkan frekuensi ataupun kekerapan kita gunakan perkataan tu, frekuensi atau kekerapan perkataan yang kita nak berikan pada anak. Okay, so yang itu boleh follow kawan-kawan speech therapist untuk mereka boleh share lebih banyak cara, macam mana cara kita nak bagikan anak kita bank perkataan tu. Okay, kalau tanya OT akan cakap apa? First thing first yang anda kena buat, pastikan macam rapping, pastikan anak ada engagement. Okey, inilah poin penting yang saya nak anda semua dapat tangkap hari ini. Engagement. Macam mana ditch gadget tadi, masa kita buat aktiviti sambil duduk makan tu, aktiviti masa makan ni memang meningkatkan engagement sebab anak akan engage dengan aktiviti yang kita bagi. Okey. So lepas tu apa lagi yang kita buat? Masa kita suap anak, masa kita makan sendiri, engage dengan anak. Pandainya orang makan sendiri, nak tengok. Pandainya. Wah, hebatlah cangkuk nasi macam traktor. Traktor cangkuk nasi. Zong. Makan, pandai sangat makan sendiri. So kita berborak dengan anak kita, engage, biar anak kita tu rasa interested dengan kita. Okay, so kalau nak tahu macam mana lagi banyak cara nak frekuensi lah apa benda ni semua, yang ini rujuk dengan speech therapist. Diorang memang pandai sangat, ada banyak sangat tips yang boleh belajar daripada mereka. Okay, so saya nak ajak anda tengok kepada engagement ni, apa yang OT akan tengok. Engagement ni apa? Engagement adalah bila anak connect dengan kita. Anak connect. Sebab sebelum nak banyakkan input tu, anak kena connect dulu. Okay, so macam mana kita nak bagi anak connect? Kita bagi aktiviti. Dia ceritakan. Apa aktiviti yang kita nak bagi? Saya bagi satu contoh pada anda. Okay, so contoh kita ada aktiviti apa? Apa aktiviti kita biasa bagi dekat anak kecil? So contohnya, kita kata dengan anak kita, anakku, jom kita main baca-baca. Okay, so jom kita main, contohnya kita main cabut sepit dari kad dan pasang sepit dekat kad. So ni kita main dengan anak kita, simple, very simple activity yang kita main dengan anak. Cabut sepit balik dekat kad. Okay, so masa anak cabut sepit tu, anak tu dia akan engage tau, dia akan macam wow, dia cabut. Lepas tu kita bagi dia botol. Jom masukkan dekat dalam botol. Pop. Wow, saya ada video sebenarnya, tapi saya akan stop screen sharing dulu sebab saya nak share video ni dengan anda. Okey, sementara tu tengok muka saya dulu. Okey, so sementara tu boleh bagi saya soalan-soalan, tapi saya ni jenis yang cakap tu tak berhenti. So kenapa kita kena buat aktiviti dengan anak? So sambil saya cari video, saya akan cakap dengan anda. Mata saya tak bagi eye contact, tak apa kan? So saya nak tunjuk juga video tu sebab saya rasa dengan video tu nanti anda akan faham dengan lebih mudah. Okey, kenapa kita bagi aktiviti? Kenapa kita bagi konsep aktiviti tu? Sebab bila kita bagi anak benda-benda yang berbentuk aktiviti kan, bila kita bagi anak, kita rangsang anak dengan cara bagi anak aktiviti, maka anak dia akan rasa tak terpaksa untuk communicate dengan kita. Sebab dia akan rasa dia tengah main, dan tiba-tiba kita join dia main sama-sama. Kita ni macam kawan. Ingat tadi saya ada bagi tahu anda ke awal-awal tadi, anak kecil umur 3 tahun ke bawah, dia masih lagi suka main seorang-seorang, tapi ada seorang lagi yang dia suka main. Dia suka main dengan orang lebih dewasa sebab dia suka tiru. Okay, so kita tengok video ni. Saya dah siap, dah jumpa dah video tu. Okay, so kita tengok video ni, saya tunjukkan pada anda. Saya nak anda perhatikan macam mana cara anak ni, dia communicate. Ni anak saya lah, umur dia pun dalam range tu lah, umur dia dalam 2 tahun lebih. Mak kau boleh lupa lebih tu berapa? 2 tahun setengah. Okay. Alright. Okay, so kita tengok So dia ni memang jenis yang very chirpy. Okay, so saya akan cuba besarkan saya punya skrin untuk anda tengok. Okay.
video ni. Oh, ada satu soalan sebelum saya playkan video ni. Ada satu soalan daripada Wan Nur Atika. Macam mana kalau anak hanya respon pada orang yang dia nak saja, orang lain tegur dia just tengok dan tenung saja dah 3 tahun macam tu. Okey. Bila anak kita dia hanya respon pada orang yang dikenal saja, tak ada masalah. Sebab maksudnya anak kita dia tahu keselamatan diri dia, dia tak suka orang yang dia tak kenal. So itu normal sangat untuk anak umur 3 tahun sebab dia memang akan respon pada orang yang dikenal dan orang yang diselesa. Orang yang dia tak kenal dia akan ambil masa yang lama untuk dia bertenang dan berborak. So kita jangan paksa anak kita kalau dia tak nak borak dengan orang lain, sebab masa umur ni anak tengah belajar keselamatan diri. Kalau kita paksa, nanti anak akan tanamkan dekat dalam kepala dia, it's okay kalau orang paksa dia untuk bersentuhan, untuk berborak ataupun untuk peluk ataupun untuk cakap dengan orang yang dia tak suka. Tak apa kalau diri dia dipaksa. So it's okay. Masa umur 3 tahun dan ke bawah, 2 tahun 3 tahun memang waktu anak tengah belajar keselamatan diri dan dia akan takut dengan orang yang dia tak kenal. So it's okay. Tak ada masalah. Adakah anak Oh, lelaki ya. Memang lambat cakap dari anak perempuan ya. Even atas ni ada abang yang sudah bijak bercakap. Okey. Anak lelaki dengan anak perempuan dia memang lain sikit cara dia. Anak lelaki dia sangat aktif, dia suka bergerak. Anak perempuan dia suka duduk dan perhati. So sebab tu ramai anak perempuan yang lebih cepat cakap daripada anak lelaki. It's about cara mereka bermain tu. Ramai je anak perempuan yang sama je lebih kurang dengan lelaki sebab anak tu jenis yang kinestetik. Tapi kebanyakan anak perempuan dia jenis duduk diam, dia jenis observant dan dia suka main benda-benda yang kecil, so menyebabkan dia punya fokus tu lebih tinggi dan dia lebih cepat engage. Sebab tu kita nampak anak perempuan ramai yang boleh bercakap dengan lebih cepat daripada anak lelaki. Okay, tapi as long as dia dalam range umur yang sesuai, so tak ada masalah sebenarnya. Okay, alright, so saya nak tunjuk video Okay, jom kita tengok video ni. Dia tengok video seronok sebenarnya. Okay, sebab kita boleh tengok in real situation macam mana benda tu berlaku dengan anak. Okay, so tunggu video saya tak playing. Okay, sekejap ya. Okay, sekejap Tak playing kan video saya? Alright, it's okay. Saya test lagi sekali. Okay, biasalah video teknologi ni. Okay, saya cuba share lagi sekali Okay. Alright. Okay. Alright. Okay, dah bergerak dah. Okay, so nampak Tengok okay. Nampak tak? Okay. Tengok macam mana cara dia pandang. Oh, dia akan ada voice dekat belakang tu. So kita pause. So saya akan kecilkan voice sebab saya nak explain pada anda. So nampak tak macam mana cara dia tu? Nampak tak macam mana cara dia engage? Nampak tak macam mana cara dia pandang mata? Okay, sebab semasa buat aktiviti motor halus macam ni, kan masa dia tengah buat aktiviti motor halus macam ni, right, dia fokus. Nampak tak dia pakai tangan, 2 tangan kan? Sebab dia punya tangan tu tak cukup kuat lagi untuk dia sepit. It's okay. Sebab target aktiviti ni adalah untuk anak tu engage dengan kita. So bila kita play dengan anak, so bila kita main dengan anak, nampak tak anak tu dia akan cerita. Tahu tak kenapa dia tiba-tiba excited macam tu? Sebab daripada awal-awal bermain pun, saya dah ajak dia untuk excited. Saya dah ajak dia untuk main benda tu dengan gembira. Ada lagi satu contoh dekat sini. Saya tunjuk kepada anda. Okay. Alright. So dia buka dia punya botol. So saya suruh dia letak botol dekat situ. Okay. Okay, so kita bagi point. Okay, bagi spot kat mana dia nak letak barang dia. Okay. So dia kena masukkan, dia kena tanggalkan. Lepas tu dia kena masukkan sepir dekat dalam botol.
Wow. So dia pun tiru. Wow. So bila kita cakap wow, dia pun tiru. Wow. Okay, so yang ni saya nak anda dengar bunyi dia. Apa yang berlaku dekat sini, saya nak anda dengar bunyi yang berlaku kat situ. Yes. Dia kecil sangat dah. Dia perkataan tu dia guna. Anak dah ada perkataan dia akan guna kecil. Pop. So dekat situ point dia, kalau anak kita memang belum banyak perkataan, dia boleh start dengan bunyi macam tu. We pop. Sequence of event. Sequence dia cabut dia punya apa? Dia cabut dia punya sepit baju tu, we pergi dekat botol, pop, masuk. Okay, so dia ada sequence tu. So aktiviti macam ni dia akan buat anak engage dan dia akan buat anak kita nak tiru kita. So bila anak nak tiru, bila kita cakap, anak akan automatik lah nak juga tiru. So kita aktiviti macam ni kena buat selalu. So inilah apa aktiviti yang OT biasa buat dengan anak-anak. Okay, so boleh tengok sampel dia. Alright. Kat situ tak boleh play. Okay. Okay. So, dia tiru apa yang kita buat dengan dia. So, nampak tak dekat situ? Nampak tak dekat situ? Bila kita buat aktiviti dengan anak dia akan rasa excited untuk tiru apa yang kita buat dengan dia. Dia akan rasa teruja untuk buat sama-sama dengan kita. Okay? So, itu contoh anak yang usia ni lah, usia yang kita tengah bincangkan sekarang. Okay, so ni satu lagi aktiviti yang kita boleh buat kalau anak kita punya fokus dah tinggi. Okay, so saya screen share sekali lagi dengan anda. So kita boleh tengok. Satu lagi aktiviti, sama juga, dia aktiviti yang sitting dekat atas meja. So kalau anak perempuan biasanya dia memang suka duduk-duduk ni. Kalau anak lelaki dia susah dia nak gerak-gerak. Okay, so ikutlah. Tapi the best is kalau kita dapat anak lelaki kita duduk sekali sama-sama dengan kita. Okay, so tengok dekat sini. So, dia masukkan pom-pom tu guna sepit. Okey. Dia masukkan pom-pom tu guna sepit. Nampak tak? Oh, banyaklah. So, kita ajak anak kita tengok. So, anak kita kena try. So, anak umur 2 tahun, 2 tahun setengah dia dah boleh kita dah pernah ajar lah. Kalau kita tak pernah ajar, baru first time tunjuk. Lepas tu kita expect anak kita dah boleh terus buat. So not good lah. First thing first, kita kena bagi anak kita adalah pengalaman dahulu. Okay. So Puan Dalila Izani ada soalan dekat sini. Anak bila kita marah dia akan tenung kita balik dan senang sangat menangis. Macam mana ya? Kadang-kadang kita tegur biasa pun dan nak nangis. Apa kita sebagai parents boleh ubah? Okay, apa yang kita boleh ubah dekat situ adalah kita banyakkan je engagement dengan dia. So kita tahu anak kita jenis sensitif. Memang ada anak yang jenis sensitif. Okay. So anak-anak jenis sensitif ni kadang-kadang buat kita bersalah. Macam mana lah nak tegur ni? Kadang tegur nangis. Kadang marah sentap kan, tapi kena tegur ni anak-anak dia masih lagi banyak benda yang dia nak kena belajar kan. Okay, so bila anak kita jenis sensitif ni input tambahan lah untuk anda bila anak kita jenis sensitif, kita juga kena sangat sensitif. Okay, so macam mana kita nak sensitif, bukan kita pun merajuk sekali dengan dia, tidak, bukan begitu ya. Tapi kalau anak kita jenis sensitif, kita kena banyak belai dia. Macam mana kita nak belai anak tu, kita kena selalu ajak dia duduk dengan kita. Anak tu dia akan perlukan stimulation extra yang berbentuk proprioception. Kita panggil, okay, so bila anak jenis perlukan ketenangan, anak jenis yang mudah merajuk, ini behavior kan, mudah mengamuk. Okey, biasanya anak-anak jenis ini dia senang rasa resah. Okey, so bila anak ni jenis senang rasa resah, kita nak ajar dia pun susah. Kita nak beri dia skill pun dah jadi susah. Sebab kita baru tegur sikit, contohnya dia sepit baju kan. Oh, Miss ini mama betulkan. Terus tak nak buat dah. Okey, so bila kita tahu anak kita jenis macam tu, pembelajaran tu dia akan jadi macam ni tau. Pattern pembelajaran anak yang senang resah ni, dia akan jadi macam ni. Ajar, lepas tu dia salah buat. It's okay. Biarkan dulu dia salah, lepas tu nanti kita
stop, pause. Tak payah buat dah. Kalau lepas baru buat 3 sepit dia dah stres, dah mengamuk, ataupun dia dah sedih, dia dah merajuk, it's okay, pause. Pause, jangan buat dah. Besok baru kita ajar semula. So maksudnya kita tak boleh push. Okay, macam mana pula kalau kita nak bagi nasihat? Nasihat biasanya kita akan bagi selepas anak tu dah reda. So katalah kita tegur, macam Puan Dalilah kan, tegur anak. So bila tegur, dia tenung kita balik, lepas tu dia akan terus nangis. Sedihnya kena marah kan, kena tegur kan. So apa yang kita nak buat kat situ, first kita kena tahu anak yang resah, dia akan senang trigger. Senang trigger dengan input sensory. Contohnya, dia akan terkejut bila kita jerit ataupun kita tengking dia. So, kita kena relax sikit lah. Cakap dengan dia, just pegang je badan dia. Tak boleh baling pensel, bahaya. So, contohnya dia baling-baling pensel kan. Tak boleh baling pensel, bahaya. Lepas tu dia pun cebik. Tak apa, sedih dulu. Mama simpan pensel kat sini. Sekarang kejap lagi kita bincang. Kalau awak dah okey, datang kat Mama, kita peluk. Okey? Tapi kalau dia nak terus minta peluk, peluk lah. Tapi kalau dia nak mengamuk dulu, dia nak merajuk dulu, nak sedih dulu, it's okay. Bagi dia masa, nanti kita peluk dia. So, kita kena bagi ada satu rutin konsisten dengan anak jenis macam ni. Setiap hari kena ada waktu duduk bersama dan peluk. Okey? Kita panggil hugging time. Macam cerita troll. Siapa pernah tengok cerita troll yang menyanyi-nyanyi tu kan? Okey. Dia ada waktu hug time. So anak ni dia kena ada hugging time dengan kita lah, bukan dengan orang lain. Hugging time kena ada waktu yang kita duduk, peluk dia, kita kena duduk sama-sama dengan dia, kita kena borak dengan dia, mama sayang sangat awak, awak sayang mama, mama sayang awak sayang mama. Okey? So kita kena explain benda-benda tu pada anak kita dan kita kena buat anak kita rasa yang dia sangat-sangat disayangi. So bila anak kita rasa disayangi, kita ada hugging time selalu tu, kita cerita dengan dia, awak ni sangat baik, awak ni sangat pandai, awak sangat pandai, sangat baik, sangat pandai. Puji anak kena ada sebab puji mesti lepas tu kena ada sebab. Mama sangat suka, abang sangat pandai tolong mama kemas tadi. Kena ada sebab. Bukan abang sangat pandai, nanti dia rasa dia pandai tak ada sebab. Nanti dia pun tak tahu kenapa tadi pandai, sekarang tak pandai pula. So kena ada sebab. Oh, mama rasa abang hebat sangat tadi boleh makan sendiri. Mesti kena ada sebab. Okay? So anak tu jelas pujian tadi disebabkan oleh apa yang dia buat. Okay? Adakah cerita kartun di TV membantu vocab anak? Usia berapa anak sesuai tengok kartun di TV? Okay, yang ini I will leave it to you nak decide. Okay? So ada guideline daripada Kementerian Kesihatan tentang berapa lama screen time anak-anak. So kita ikut je guideline tu sekerap mana, sebaik mana yang kita boleh ikut. Okay, so adakah cerita kartun di TV membantu vocab anak? Ya, ianya membantu vocab anak dengan syarat kita ada engagement. Kalau kita bagi anak tengok, lepas tu kita tak borak balik dengan anak, borak semula dengan anak, macam mana cara, apa yang dia tengok, contohnya TV kan. Okay. So kita kena borak semula dengan anak. Wah, cerita apa tu? Kadang-kadang kita kacau je, dia tengah tengok cerita tu. Kenapa dia macam tu? Oh, dia lari dari siapa? Oh, dia lari macam mana? Oh, warna dia hijau. Topi dia merah. Topi dia macam topi abang. So kita borak dengan dia. Engagement tu kena ada. Okay, if you give anak screen time, make sure kena ada engagement. Alright, so kita review sekejap. Oh, hangat topik malam ni ya. Review sekejap apa yang kita nak bincangkan. Saya nak make sure kita dah bincang settle. Okay, so kita dah bincang cara anak bermain tadi, dah bincang cara anak bersosial, termasuk social participation. Kita dah cerita tentang behavior, bank perkataan. Okay, kita nak masuk satu point. Lepas ni saya tengok soalan. Kita nak masuk satu point penting, iaitu cara anak belajar. Channel of learning. Dan dari situ juga kita boleh tengok macam mana kita boleh kembangkan potensi anak kita. Okay. Saya punya screen lagi, tunggu sekejap ya, saya reshare. Alright, so ianya adalah sangat-sangat penting untuk kita faham satu konsep ni. Okay, satu konsep yang saya akan explain sebentar lagi, kita panggil channel of learning. Okay, so channel of learning adalah point yang sangat penting untuk kita pastikan kita faham dan kita tengok pada anak kita. Okay, apakah itu channel of learning? Channel of learning adalah daripada mana anak kita belajar. Okay, so kita tengok dekat sini, saya akan cerita tentang channel of learning. Channel of learning ni daripada anak kita baby sampailah ke anak kita dan sampailah ke kita pun sebenarnya. Channel of learning ni penting untuk kita faham. Okay, so apakah itu channel of learning? Okay, apakah itu channel of learning?
Channel of learning ini adalah channel-channel input mana yang anak kita tangkap. Okey, biasanya kita akan kata visual, auditory, okey, kinestetik. Dan kadang-kadang ada orang tambah lagi sentuhan. Okey, sentuhan. Alright, visual tu apa? Visual tu bila anak tengok, anak ingat. Auditory tu apa? Anak dengar, anak ingat. Kinestetik tu apa? Anak gerak, anak ingat. Sentuhan tu apa? Anak sentuh, anak ingat. Channel of learning inilah yang akan bantu buka potensi anak. Membuka potensi anak memang kerja terapis. Sebab tu kadang-kadang anak special pun walaupun kita kata anak tu tak boleh bercakap ke apa ke, ada potensi anak tu yang kita boleh bukakan. Okay, so bila kita cerita tentang channel of learning ini, anak 3 tahun ke bawah, kita tak boleh nak decide dia visual learner ke, auditory learner ke, kinesthetic learner ke. Kita kena berikan aktiviti yang rangsang ke semua poin ini. Contoh, kita tengok contoh makan tadi. Okay, so kita tengok contoh makan. Apa yang berlaku? Mama dia kata, oh tengok mama nampak star. So ada auditory. Masa mama dia cakap, oh mama nampak star, anak dia dengar. Oh cepat-cepat, baling loceng dekat star. Ada movement, baling. Okey, dengar. Oh tengok-tengok, lihat. Dan anak kena duduk dekat kerusi, anak sedang kawal dia punya balance supaya dia boleh duduk tegak dan baling supaya badan dia tak jatuh semasa dia sedang baling. Okey, so itu semua kita panggil multisensory learning. Okey, pembelajaran multisensory. So kita kena ingat benda ni. Anak kita belajar daripada kesemua channel of learning dia. Kita kena berikan rangsangan, stimulate channel-channel of learning dia. Mata dia, telinga dia kena lihat, dia kena dengar, dia kena sentuh, dia kena lari, dia kena lompat, dia kena gerak. Okay, baru dia boleh belajar dengan baik. Okay, so saya minta izin minum air sekejap. Okay, so bila kita nak cerita tentang anak-anak yang kurang bercakap, tentang anak yang tak banyak perkataan, first thing first, kita kena tengok anak kita punya engagement okey ataupun tidak. Macam mana cara anak kita behave, macam mana cara anak kita participate. Okay, so itu adalah perkongsian kita malam ni insyaAllah. So saya akan tengok soalan sekejap. Okay, saya akan tengok lagi 2 ataupun 3 soalan. Saya rasa tak banyak soalan ni. Okay, alright. So soalan daripada Puan Lin Little B. Okay. Puan Lin Little B kata, salam OT, anak lelaki saya sudah 3 tahun lebih. Okay, so kita tengok anak ni 3 tahun lebih. Okay. Lebih suka main permainan Lego dan kereta api. Okay, suka main Lego. Suka main kereta api. Okay, suka main Lego, suka main kereta api. Imajinasi dia kadang-kadang buat kita tak terfikir, tapi dia kurang sangat bercakap. So imajinasi dia maksudnya hebat lah ni. Imajinasi dia tinggi. Okay. Tapi dia kurang sangat bercakap. Cakap 2 hingga 3 perkataan jika terdesak dan ada eye contact, faham kita cakap apa. So what you should do, apa yang kita nak buat, banyakkan je engagement dengan anak. Okay. Tengok milestone, engagement kena tinggikan. So 1 hari biasanya saya akan galakkan parents 1 hari spend antara 15 minit ke 30 minit untuk buat aktiviti dengan anak. Aktiviti simple macam tadi yang saya cerita tadi, sambil duduk dekat meja makan, kita main dengan anak dan 15 minit ke 30 minit ni kita boleh pecahkan. Pagi 5, tengah hari 5, petang 5, malam 5, 5, sebelum tidur baca buku cerita dah 5 dah. Okay, so kita bercerita dengan anak ataupun kita main dengan anak dalam jangka masa yang pendek ini untuk kita banyakkan anak kita punya engagement. Okay, minta maaf Okay, alright, so tapi kalau kita tengok milestone, kena check milestone Kena check milestone. Berapa banyak dah perkataan yang anak kita dah dapat sebenarnya?
Yang tu kita kena identify lah. Okay. So kalau baru 2-3 perkataan je yang anak kita boleh guna, so kita kena bawa anak kita jumpa speech therapist, kena buat assessment, adakah anak kita ada masalah-masalah yang lain. Okay. So soalan terakhir saya akan jawab hari ni. Macam mana anak yang egonya tinggi, kalau kata tak nak, dia tetap kata tak nak. Contoh dah buat air besar tapi tak nak cuci mandi, parents suruh pun dia tetap tak nak. Teacher pun mengeluh, memang menguji kesebaran, macam mana ya anak 6 tahun speech delay. Okey, yang ini kita kena masuk part behavior lah. Okey, Puan Nurul Hafzan, nanti saya akan buat satu lagi sharing khas tentang behavior, insyaAllah. Saya akan cuba cari masa untuk kita buat sharing tentang behavior sebab ini adalah behavior. So anak speech delay 6 tahun dah ada behavior, so kita memang kena settlekan, kita tengok sensory dia macam mana, kita kena tengok macam mana cara dia faham instruction, banyak mana dia faham instruction dan kenapa dia refuse untuk follow instruction kita. Okay, so ini masuk bab behavior. Nanti saya akan cerita panjang sikit. Late talker tu speech delay ke? Late talker dengan speech delay ni sebenarnya saya pun tak pandai nak diagnose sama ada anak tu late talker ke speech delay ke. Yang itu kita kena tengok anak tu kena bawa pergi jumpa speech therapist untuk speech therapist check sama ada anak tu speech delay yang perlukan terapi ataupun sebenarnya anak tu cuma perlukan rangsangan untuk bagi rangsang dia bercakap. Okay? Baik. So itulah perkongsian kita hari ini. So poin kita yang paling penting adalah engagement. Okay, so engagement adalah sangat penting untuk kita berikan kepada anak kita dan pastikan kita main dengan anak kita. Okay, so nota ni nanti yang GCA team angkat tangan. Cing. Okay, GCA team tolong angkat tangan. Okay, so GCA team nanti kami akan GCA team tu adalah tim Gym Academies. Kami ada tim parents, tim cikgu-cikgu yang join kita punya circle lah. So mereka ni ada yang dah buka Telegram channel parenting masing-masing. So GCA team nanti mereka akan sharekan mereka punya link Telegram channel. So anda boleh dapatkan ni, nota yang saya tulis-tulis ni, saya akan compilekan dalam bentuk PDF dan anda boleh dapatkan PDF itu daripada kita punya channel Telegram GCA team. So nanti, okay, GCA team dah angkat tangan. Alright, Bunda Zusiana kita punya GCA team, Puan Nuni Nurul Hasni kita punya GCA team. Ada lagi ramai tadi kot saya rasa saya nampak. Okay, so boleh sharekan link Telegram anda. So habis live ni nanti, anda semua boleh klik link Telegram mereka dan anda boleh dapatkan PDF ni dalam link Telegram mereka. Okay, so insyaAllah doakan kita ada kesempatan untuk next class yang lain. Saya busy sikit sehingga hujung minggu ni tapi doakanlah ya. Bagi yang belum dapatkan lagi kita punya 400 aktiviti Kickstarter ebook ni, Kickstarter buku ni, ini adalah buku hybrid tau. Dalam ni kita ada 400 aktiviti. Dan kita ada aktiviti yang kita dah asingkan siap-siap ikut keperluan anak. Contohnya anak yang withdraw, tak nak main dengan kita, apa kita nak buat? Anak yang kurang fokus, dia lewat bercakap lepas tu dia kurang fokus, apa aktiviti yang kita nak bagi? Anak yang main sekejap-sekejap dan mudah hilang minat, mudah hilang fokus, apa aktiviti yang kita nak bagi? So kita dah senaraikan, ni contoh dia saya tunjuk So senaraikan aktiviti, contoh tambah bank perkataan. Okey, apa aktiviti yang kita boleh buat untuk tambah bank perkataan? So dia ada list dekat sini. Saya stop sharing. Okay, so anda boleh tengok kat sini. So ni ada list So ni list aktiviti-aktiviti yang kita nak bagi pada anak. So sorry lah sebab dia terbalik sebab saya pakai kamera ni. So anda boleh tengok ini adalah list aktiviti untuk tambah bank perkataan sahaja. So semua tu ada dekat dalam ni. Kalau belum dapatkan nanti boleh dapatkan juga link dekat Telegram group kita punya GCA team. Okay, so kita masih ada lagi harga promo sehingga 16 Mei tak salah saya. 16 Mei saya rasa. Mei? Bukan. Hari Malaysia. 16 September. Okay. Alright. So terima kasih kepada semua yang bersama saya malam ni. So pastikan anda dapatkan kita punya PDF dalam Telegram channel GCA team. So GCA team nanti boleh remind readers untuk dapatkan PDF file daripada anda supaya boleh buat rujukan ni saya akan bagi dalam bentuk PDF nanti ni gambar yang anda tengah tengok kat skrin ni. Okay, so semua ni saya akan jadikan satu ebook compilation. So anda akan boleh dapatkan daripada Telegram channel kita punya GCA team. Okay, so good luck. Boleh terus buat aktiviti yang kita kongsikan dengan anda hari ni. So boleh terus dapatkan link Telegram, dapatkan PDF. So boleh review balik benda ni, video ni kita akan kekalkan di sini. So teruskan
Follow OT Aisyah Rozali, follow Dream Academy dan follow Telegram. Semua link Telegram tu boleh follow. Semua tu bagus, rajin sangat share tentang ilmu-ilmu parenting. Okay, so terima kasih kepada anda semua. Saya minta maaf kalau ada apa-apa terkasar bahasa ataupun apa-apa kesalahan yang saya buat sepanjang saya berkongsi hari ini. Dan kita jumpa lagi lain kali. Saya ucapkan selamat malam kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.